Ustaz perasan tak malam tadi Lailatul Qadar? Malam tadi Lailatul Qadar, dia kata malam tadi dia nampak sungguh dia nampak sungguh Lailatul Qadar tu. Ustaz perasan tak? Ramai tak perasan malam tadi Lailatul Qadar. Pasal apa? Saya tengok malam tadi angin dia sejuk. Lepas tu pokok pula meliuk-liuk, lembut, angin meniup pokok-pokok nyok ke pokok lembut ya, nampak angin sedap. Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu, pertama, dia disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kata 1000 bulan itu, dia dinisbahkan dalam kira-kira kiraan 83 tahun 4 bulan. Berdasarkan ayat Quran, Allah Ta'ala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam pada bulan Ramadan itu, apa jua amal-amal kebaikan, apa jua amal soleh yang kita buat, sama ada sedekahnya, solatnya, bacaan Qurannya, atau apa jua amal-amal sunat yang kita buat pada malam tersebut, yang kita tak tahu malam tu bila, tapi bila dia kena aja malam itu, di saat kita semayang sunat, Qurannya, apa segalalah, zikir, apa wirid yang kita buat pada malam tersebut, gandaan pahalanya itu bersamaan seperti kita melakukan ibadat tersebut selama 83 tahun 4 bulan non-stop. Maknanya kalau 1000 bulan, maknanya seolah macam kita tak berhenti baca Quran, tak berhenti solat sunat, tak berhenti berzikir, tak berhenti berselawat. Tengoklah apa yang kita buat pada malam tu. Dan dia punya gandaan pahala dia seperti 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya lebih daripada 83 tahun 4 bulan punya amal soleh. Maknanya kita kan umat umur pendek. Dalam hadis pun Nabi SAW sebut, a'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Kata Nabi SAW, majoriti umat aku ini umur adalah di antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit, kata Nabi, yang melewati, yang melepasi garis umur 70 tahun. Maksudnya ada yang sampai 80-an, 90, 100 pun ada. Tapi sangat sedikit. Dia jarang-jarang. Yang sampai 90 sampai 100 itu ada, tapi tak ramai. Majoriti banyak 60 sampai 70 yang banyak meninggal dah. Macam kita di Malaysia disebutkan total life expectancy rakyat Malaysia adalah sekitar 72 tahun sampai 75 tahun kebanyakannya. Yang lebih ada tapi tak ramai sangat. Jadi bayangkanlah, dalam usia ataupun keterbatasan umur kita yang tak begitu panjang, macam mana agaknya kita nak dapat pahala berlipat-lipat banyak nanti di tempat timbangan Al-Mizan itu. Kita nak supaya pahala kita jadi memberatkan pada sebelah bahagian baik, amal baik itu nanti. Macam mana? Mesti kena banyak amal-amal kita. Salah satu bonus yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan pada umat dulu-dulu adalah malam Al-Qadar. Malam 1000 bulan. Kena amal kita malam itu dikali dengan 1000 bulan punya amal soleh yang non-stop, tanpa henti. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Masya Allah, dahsyat tu. Dahsyat. Sebab itu Nabi SAW sendiri pernah diceritakan. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, yang mana Jibril menceritakan tentang seorang Nabi zaman Bani Israel dulu yang dikenali sebagai Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Kalau orang putih dia ada versi dia lah, dia panggil Samson, The Samson. Dia pun percayalah itu sebagai seorang Nabi juga. Tapi bagi kita, dalam Islam kita, seorang Nabi di zaman Bani Israel yang dikenali sebagai Syam'un Al-Ghazi. Ghazi itu merujuk pada Gaza, Palestin hari ni kan, Gaza. Jadi Nabi ni merupakan seorang Nabi yang ada kekuatannya yang tersendiri. Walaupun saya ingat mungkin ramai di kalangan penonton di luar sana ada yang tak pernah dengar, tak familiar dengan nama Syam'un Al-Ghazi ni, sebab jumlah para Nabi-Nabi ni sangatlah ramai. Disebutkan dalam hadis, Abu Zar pernah bertanya Nabi SAW tentang jumlah kam iddatul anbiya, berapa jumlah
para nabi keseluruhannya ya Rasul? Jawab Nabi, mi'atu alaf wa arba'atun wa ashruna alfan ar-rusul min zalika salasun mi'atin wa khamsata ashar jamman ghafira. Kata Nabi SAW, jumlah para nabi saja ada 124,000 orang jumlah para nabi, dan jumlah para rasul adalah 315 orang. 315 orang. Cuma yang kita biasa dengar dan kita pun selalu menghayati sirah mereka itu 25 rasul yang juga dirakamkan Allah dalam Al-Quran. Dia ada banyak nabi-nabi yang kita pun tak pernah dengar nama dia sangat, kisah dia secara lanjut sangat. Contoh Nabi Daniel, Nabi Uzair, Nabi Samuel, Nabi Shith. Ini yang kita nak sebut malam ini, Nabi Syam'un Al-Ghazi. Nabi Syam'un Al-Ghazi ni diceritakan bahawa baginda seorang yang dia ada kekuatan pada rambut dia. Rambut dia panjang. Dan ramai musuh-musuh tumpas pada dia hanya dengan kekuatan yang ada pada rambut dia. Maknanya, ialah para nabi ni dia ada mukjizat masing-masing. Lalu para musuh semua dapat ketahui bahawa kelemahan Syam'un Al-Ghazi, nabi yang gagah perkasa ini, adalah pada rambut dia. Berpakatlah musuh-musuh dengan isteri Syam'un Al-Ghazi. Maknanya isteri dia pun berpaling tadah, tikam belakang, kianat juga. Berpakat dengan musuh, barangkali dengan macam kena rasuah jugalah ni, dapatlah ada imbuhan ke apa. Lalah malam tu dipakat dengan musuh, gunting rambut Syam'un Al-Ghazi yang panjang tu, akhirnya diikat badan dia. Diikat badan Syam'un Al-Ghazi tu, diikat-ikat sampai dia tak boleh bergerak. Akhirnya mereka melakukan kekejaman terhadap Syam'un Al-Ghazi dengan keadaan dihirih beberapa anggota badannya ini. Bayangkanlah, saya pun tak gamak lah nak cerita. Memang sedih sungguh. Dihirih-hirih dia punya anggota-anggota pada bahagian muka dia, pada badan dia semua. Sangat menyayat hatilah, menyayat hati. Namun dalam keadaan begitu, Syam'un Al-Ghazi berdoa, merayu-rayu pada Allah SWT agar Allah mengembalikan keadaan dia seperti asal balik, dan dia berjanji dia nak beribadah, dia nak senantiasa beramal soleh dalam tempoh jangka masa yang panjang. Akhirnya Allah Ta'ala mengembalikan. Saya ringkas cerita ni, dia cerita dia ada lagi lah, tapi saya ringkas je lah. Akhirnya Allah mengembalikan balik dia punya keadaan dia seperti asal balik, dan selepas pada tu dia beribadat pada Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa kesyukuran. Allah mengembalikan balik nikmat hidup dia selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Maknanya para sahabat bila ada di sekeliling Nabi, seolah-olah mereka membayangkan bahawa betapa beruntungnya umat dulu-dulu, umur panjang-panjang, umur lanjut-lanjut belaka. Jadi seronoklah boleh buat amal ibadah dengan umur yang panjang-panjang. Untung umat dulu-dulu. Oleh kerana itu, Nabi SAW pun memberikan semangat kepada para sahabat bahawa kita pun turut sama boleh merasai atau menikmati bagaimana indahnya orang-orang dulu dapat buat ibadah walaupun dengan umur yang panjang, tapi kita walau umur pendek, tapi kalau sekiranya dapat malam tersebut, maknanya kita punya amal kita lebih bagus daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dahsyat. Memang dahsyat. Maknanya bonus lah untuk kita, walau umur tak panjang tapi amal dilipat gandakan. Maka itulah malam yang kita sebutkan sekali lagi sebagai malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat. Para malaikat semua pakat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunnya para malaikat dan juga roh. Roh di sini maksudnya apa? Iaitu malaikat Jibril. Ar-ruh maknanya malaikat Jibril. Turunnya para malaikat dan juga malaikat Jibril ini menunjukkan sebagai apa? Kemuliaan. Dalam tafsir Quranul Azim nyatakan banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut menjadikan malam itu malam yang penuh dengan berkat. Ingat ya, mana-mana tempat, mana-mana kawasan, mana-mana situasi atau suasana yang adanya kebaikan pada satu-satu tempat, situasi, keadaan itu, maka dia akan dihimpun ataupun dia akan menjadi tempat perkumpulan para malaikat.
maka itu disebut sebagai barakah ataupun berkat. Sebagai contoh, macam majlis ilmu, majlis zikir, ini semua dia disebut sebagai majlis yang berkat lah. Pasal apa? Dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat-malaikat semua pakat duk berimpun, pakat menghadiri ataupun turut bersama dalam majlis tersebut, maka ia disebut sebagai barakah, berkat. Majlis ilmu kan, malaikat memang berimpun. Majlis zikir memang malaikat berimpun. Mana lagi di di Kaabah Al-Musyarrafah, di Mekah Al-Mukarramah tu kan, kawasannya itu dikerumuni para malaikat mencatat pahala turun naik. Jadi tempat tu dia jadi berkat. Begitulah juga malam yang penuh berkat ataupun malam Al-Qadar ini, kerana turunnya para malaikat dan juga malaikat Jibril alaihi salam pada malam tersebut, maka menjadikan ianya berkat. Innal malaikah tilkal lailah fil ardi aksaru min adadil khasa, iaitu disebutkan bahawa sungguhnya malaikat ini pada malam Al-Qadar itu, jumlah mereka ini adalah jumlah yang begitu ramai sekali, begitu banyak sekali. Cuma mungkin ada orang nak tanya, nak tahu jugalah, apa tujuan para malaikat banyak sangat berimpun di muka bumi Allah ini? Ada beberapa. Ingat, malaikat ini antara dia punya peranan dia, selain daripada yang kita tahu tugas-tugas malaikat ni semua, yang jaga pintu neraka, cabut nyawa, yang menurunkan hujan, menurun wahyu semua ini, selain daripada itu, malaikat ni juga merupakan makhluk Allah yang ianya sebagai menjadi saksi kepada manusia. Jadi saksi pada manusia. Ni macam kita sekarang ni pun ada malaikat kanan kiri kita. Tu yang bila kita solat kan kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam belah kanan, salam sebelah kiri. Yang kita duk bagi belah kanan, belah kiri tu salam kan, siapa nak jawab tu? Malaikat lah. Kita tak dengar pun. Nak dengar buat apa kan? Dengar malaikat tu jawab, meninggal pula nanti terkejut. Jadi biarlah tak dengar pun tak apa. Maksudnya kita tahu bahawa bagi salamnya kita kanan dan kiri itu adalah kepada malaikat. Sebab malaikat dia jadi saksi kepada kita manusia di atas muka bumi Allah ini. Kemudian selain daripada itu, malaikat juga dia berperanan sebagai mendoakan kita. Dia ada perbincangan lain lah. Tuan-tuan pun pernah dengar ada beberapa golongan yang bertuah didoakan oleh malaikat. Antara golongan yang didoakan malaikat siapa? Yang menunggu waktu solat, daripada waktu solat ini ke waktu solat yang berikutnya. Dia menunggu waktu solat ke berikutnya, sepanjang dia duduk menanti itu tanpa dia buat perkara-perkara yang lara, yang lalai, yang tak senonoh, semua dia tak buat. Dia baca Quran mungkin, i'tikaf, zikir atau dengar ilmu semua, dia akan didoakan oleh malaikat sepanjang masa. Siapa lagi? Orang yang menyebut kalimah amin sewaktu imam sebut waladdallin, amin. Waladdallin tu bila dia amin dia itu seiring dengan amin para malaikat, maka dia adalah orang yang akan didoakan oleh malaikat, didoakan kesejahteraan, didoakan keampunan untuk dia, dan ada macam-macam lagi lah. Itu kelebihan dia. Okey, dan didoakan juga keampunan para malaikat ni untuk kita manusia. Boleh rujuk surah Ghafir ayat 7 ayat 8 ya. Orang-orang yang menghidupkan malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya pada malam tersebut. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang mendirikan malam Al-Qadar, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, dan didirikan tu pula dalam keadaan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna imanan itu adalah dia membenarkan janji Allah. Dia yakin sungguh apa yang Allah Ta'ala janjikan. Maknanya diampun dosa, dikurnia rahmat, dilipat ganda pahala. Dia memang dia yakin dengan janji Allah. Ini maksud imanan. Wahtisaban maksudnya dia mengharapkan pahala semata daripada Allah dan bukan kerana yang lain-lain. Nak menunjuk ke orang, ria, live, Facebook, nak tunjuk dia semayang malam lah, apa bagai-bagai lagi dengan niat-niat yang tak sepatutnya tu semua. Bukan kerana itu. Kalau dia penuh dengan pengharapan, hanya mengharap pahala Allah, pahala dari Allah saja, maka dia akan dapat kelebihan diampun dosa pada malam tersebut. Tapi soalan paling famous sekali lah orang kita selalu tanya, kan, bila dia nak tahu tentang suasana Lailatul Qadar ni, tanda-tanda dia apa? Apa tanda-tanda malam tersebut merupakan malam Al-Qadar ataupun malam 1000 bulan? Ada setengah orang dia siap cakap lagi. Dia kata, Ustaz perasan tak? Malam tadi Lailatul Qadar. Malam tadi Lailatul Qadar, dia kata. Kita pun kadang bila dah kita taklah menafikan, sebab setiap orang ni dia ada cara bacaan dia ataupun cara pengamatannya yang tersendiri. Jadi mungkin benar apa yang dia katakan itu, suasana yang dia nampak. Dia kata malam tadi dia nampak sungguh, dia nampak sungguh Lailatul Qadar tu. Ustaz perasan tak? Ramai tak perasan malam tadi Lailatul Qadar. Pasal apa? Saya tengok malam tadi angin dia sejuk, lepas tu pokok pula meliuk-liuk, lembut, angin meniup pokok-pokok nyok ke pokok lembut ya, nampak angin sedap. Dia rasa, lepas tu pula ada yang kata, Ustaz saya rasa macam rasa malas-malas nak bangun, rasa berat. Itu Lailatul Qadar sungguh ni. Betul ke Ustaz? Ke macam mana? Kita tak menafikan apa yang kawan-kawan kita temui, apa yang kawan kita lalui pada malam tersebut. Kerana memang betul pun ada yang menyebutkan bahawa Lailatul Qadri Lailatul Samhatun Talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Malam itu dia penuh dengan kelembutan, cerah, tak begitu panas, tak begitu dingin, dan di pagi hari mentari yang terbit itu sinaran dia lemah. Kan? Dia panggil apa? Kan yalah bila kita bangun di waktu pagi, dia punya sinar matahari dia tu, sinaran matahari dia tu secara lembut, secara samar-samar, dia tak terlalu panas sangat dan dia nampak kemerah-merahan. Sabihatuha dha'ifatun hamra. Itulah sikit sebanyak tanda-tanda berkait tentang Lailatul Qadar. Tapi tak apalah, itu tanda sahaja bagi kita yang senantiasa nak memburu malam Al-Qadar ini. Tanda itu ya sikit sebanyak kita pun nak tahu, tapi yang lagi bagus adalah menghidupkan setiap malam di sepanjang bulan Ramadan ni. InsyaAllah kalau dah tiap-tiap malam sampai ke penghujung Ramadan, tiap-tiap malam tak pernah tinggal, tak pernah miss walau satu malam, takkan tak sangkut satu malam Lailatul Qadar, takkan tak pernah dapat. Itu saja senang, jangan tinggal.